Assalamualaikum Nurhani Zamarzuki, Rahim Abdurrahman, Nur Alis, Munirah Abdurrahman, Hasnah Arsyad, Mahani Mustafa, Anita Saleh, Suryani, Muhammad Isa. Sekejap ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Mizyani, Putri Ayu, Nurmila Jamaluddin, Syasha Abenua. Masya Allah. Pertama saya tengok daripada Syasha Abenua punya komen. Masya Allah. So minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terima kasih Nik Ruslina Karim. Dah tak berhenti dah senyum ni. Terima kasih. Minta maaf sedikit lambat, baru keluar daripada labor room. Gitu. Insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Zulina Wanci. Subhanallah. Terima kasih Mas Jamil. Ya Allah, ni dah in advance malam lagi dah. Terima kasih Marzia Hassan. Jenuh duk terima kasih je lah, hari ni tak mengajar. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Saya baru balik daripada bumi Mekah. Masya Allah, siapa yang baru balik daripada bumi Mekah tu? Barakallahu fiqh. Moga umrah yang mabrur, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Lajunya komen-komen ni. Terima kasih Biah Aisyah. Terima kasih. Mana pula perginya? Sekejap ya. Ada barang tertinggal. Mana letak tadi? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Kami rindu padamu. Ramlah selamat. Terima kasih. Minta maaf ya, tak terbaca satu-satu. Nur Izarah Lucy ke nama ni. Masya Allah. Syardila Al-Idrus. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Lin Husin. Macam mana semua orang boleh tahu? Masya Allah. Siti Mariam. Ayo Amak, tak boleh nak fokus nanti. Masya Allah, 400 lebih dah ke. Okey, hari ini special. Kenapa hari ini special? Sebab pada hari yang tak sepatutnya saya bersedih, tiba-tiba tajuk La Tahzan, aturannya Allah adalah bab 232, jangan bersedih wahai manusia. Serba salah lah pula saya nak mengajar ni. Sebab apa? Sebab saya patut ucapkan terima kasih kepada semua yang ucapkan selamat hari lahir kepada saya. Ya, hari ini tanggal 16 April. Kena cakap lah kan. Lebih 40 tahun dulu saya dilahirkan oleh almarhumah bonda saya. Sebab tu saya tak mengajar pukul 4.30 pagi tadi sahabat. Itu adalah me time. Me time saya. Jangan nangis. Masya Allah. Me time saya simpan masa me time saya tu. Azlina Ami, mana boleh minum. Masya Allah. Me time saya terkenang-kenang lebih 40 tahun dulu. Almarhumah bonda itulah. Jadi saya hadiahkan sepenuh masa pagi saya tadi itu tidak berlatahzan untuk me time. Ada ke me time? Sebenarnya me time tu adalah masa kita bercakap-cakap dengan Allah. Masa kita menghadiahkan doa-doa kebaikan untuk orang yang melahirkan kita. Jadi saya pohon maaf, lepas tu saya terus pergi sahur di rumah bapa.
Lepas tu saya terus ke surau di rumah saya. Lepas tu surau pula saya terlupa ada jadual kuliah subuh. Dah jiran-jiran duk tunggu. Alamak, malunya nak keluar, orang nak dengar ilmu ni. Kita terpaksa lah keluar. Sebab tu antaranya saya tak boleh buat 7 pagi. Sebab kalau tak program selepas solat subuh di surau, mungkin kuliah saya sendiri kan. Jadi pagi ni kalau dapat bersama-sama dengan jiran-jiran tadi kan cun. Tapi sebab dah janji untuk berlatahzan pada jam 7 pagi, maka saya teruslah. InsyaAllah Wan Azlina Lin, mana yang sempat saya tengok ni, saya Allah izinkan sebut nama. Sebab apa? Semua mewakili anda lah. Doa yang baik-baik ni adalah untuk anda juga. Sebab yang paling Ustazah hargai adalah hadiah mendoakan kesihatan. Yelah kan sahabat-sahabat, semakin kita berganjak usia, sebenarnya kesihatan kita biasa saja. Kereta lama-lama pakai pun rosak juga kan. Jadi minta tolong Allah bagi kecekalan, semangat, Masya Allah. Dengan kesihatan yang baik, khususnya hari ini special day, paling saya minta kepada semua, tolong bantu saya dengan doa untuk membawa jemaah ke Baitullahil Haram, InsyaAllah pada hari Selasa ini, dengan kesesakan lautan manusia di sana, ingin merebut, mudah-mudahan Allah izinkan bertemu dengan malam Al-Qadr. Dan doa-doa kami pada malam mustajab doa itu adalah juga diaminkan malaikat Allah untuk orang-orang seperti anda yang berkasih sayang kerana Allah dalam kitab Latahzan ini. Sepanjang kita bersama-samalah dalam pengajian ilmu. Sekejap banyak benar halangan gangguan di hari. Elok-elok dah buat ke 4:30, nak buat ke 7 pagi pula. Ingatkan okey. Tapi Masya Allah, terharulah sahabat-sahabat muslimin-muslimat dirahmati Allah. Sebab Ustazah sampai je kat rumah bapak tadi, adalah boyfriend Ustazah Alif Rayyan tu, dengan kakaknya dah sambut dah. Happy birthday Umi. Allah, hai, pukul 5 pagi. Kenapa bang? Happy birthday to you. Sama je lah. Happy birthday to you. Apa tu? Happy birthday to Ustazah Zai. Oh Allah. Ini hadiah. Dia pun sabar je lah. Saja je Ustaz. Okay, saya tertinggal barang tadi kat bawah. Ya Ustaz, enter frame. Selamat hari lahir Sana Helwa kepada bidadari syurgaku, Tiba-tiba Ustazah Zai, the legend. The legend. Aduh, orang suruh dia ambil barang tertinggal. Ni special untuk anda ni. Sabar je Ustaz. Buatlah awak. Subhanallah, Allahumma salli Muhammad. Ni macam tak boleh nak ngajak ni. Saya kan gelak ke nangis tak tahulah. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sempena hari 16 April hari ini, saya nak mengetengahkan buku dari lisan ke tulisan. Dari lisan ke tulisan yang ditulis oleh sahabat-sahabat ahli grup Demi Ummah Kerana Allah, sempena PKP bermula 18 hari bulan 3 2020. Ustazah start kuliah online. Pecah sejarah Ustazah Zai start kuliah online di close group Facebook untuk Muslimat Demi Ummah Kerana Allah. Setiap hari non-stop. Setiap hari dalam je stay at home. Ketika itu Ustaz Azwan jaga maknya sakit di Kulim. Ustazah seorang-seorang kat rumah. So setiap hari macam anda ni lah, komen. Saya kata Masya Allah, makcik-makcik ni menulis di ruang komen dah boleh buat satu buku. Jadi saya cabar mereka. Masya Allah sahabat-sahabat, untuk menulis hasil kuliah saya harian itu sebanyak 50 siri. So ini adalah keberanakan hikmah daripada PKP. Harganya RM45, tapi sempena dengan 16 April ini, siapa yang buat tempahan pada hari ini, sama ada anda dah ada ataupun belum buku ni, sangat special. Sahabat-sahabat muslimin-muslimat dirahmati Allah, harga RM45. Hari ini saya hanya jual dengan harga RM20. Saya hanya jual dengan harga RM20. Saya ulang, okey?
Jadi anda boleh dapatkan melalui sahabat tim khidmat. Tetapi seandainya anda mengambil mana-mana buku daripada Ustazah Zai, hasil tulisan Ustazah Zai yang nanti Ustazah Zai akan masukkan dalam page, mana-mana buku sahaja, buku yang sama ataupun buku lain, anda ambil 2 buku dengan harga yang tertera di kulit belakang, anda akan dihadiahi keychain istimewa. Jeng ni yang saya tertinggal tadi, saya suruh Ustaz tolong hantar. Dia pergi pula happy birthday lah pula. Saya suka ketika hari Allah tambahkan nikmat, usia, barakah saya. Kita takut nak minta panjang umur, takut panjang umur dalam keadaan kita bermaksiat, na'udzubillah min zalik. Kita minta Allah panjangkan umur dalam barakah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak tahu usia kita ke depan macam mana. Awak ketat pula nak bawa keluar ni. Kita koyakkan. Saya nak bagi hadiah. Sahabat-sahabat demi ummah kerana Allah dulu dah dapat dah. So hadiahnya adalah saya ulang, buku dari lisan ke tulisan berharga RM45. Saya hanya jual RM20 pada hari ini sahaja. Dan juga dapatkan mana-mana 2 buku. Jadi syaratnya kena ada 3 buku daripada Ustazah Zai. 2 buku tu dengan harga yang tertera di belakang kulit buku. Dan kita boleh dapatkan kad istimewa ni. Jeng-jeng. Sesungguhnya demi ummah kerana Allah ni satu word yang sangat mahal, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita faham. Di sini ada demi ummah kerana Allah. Ustazah Zai sedang pegang buku dakwah penuh ukhuwah dan buku angan-angan ke Firdausi. Ini memang tahan tau, Masya Allah. Dia sejenis apa panggilnya, kalau saya panggil besi je. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini saja kalau nak ikutkan jual dia saja RM25. Jual dia saja. Tapi hari ini percuma untuk anda yang beli buku dari lisan ke tulisan dengan harga hanya RM20. Beli dia saja tak dapat hak ni lah. Nak dapat hak ni kena tambah dengan mana-mana 2 buku Ustazah Zai. Nanti saya akan ulang di page Ustazah Muzayana. Saya rasa lapang, saya rasa lega sebab sebenarnya memang anda takkan dapat harga ini. Tapi pada hari ini, sebab kalau dulu-dulu Ustazah pergi kelas-kelas, adalah hadiah untuk siapa-siapa yang hadir kuliah kan pada setiap 16 April. Dah banyak tahun dah Ustazah buat macam tu. Walaupun sekadar bookmark, walaupun sekadar tasbih digital. Yalah sebab untuk ramai kan anak-anak murid. Tapi Ramadan kita tak tahu nak cari kat mana, masa sangat padat, tak berkesempatan, dengan petang-petang dah habis kuliah, jalan jam dan sebagainya. Ustazah jenis tak reti nak order Lazada ke Shopee ke, semua langsung tak reti. Makanya apa yang ada pada tangan Ustazah, walaupun sahabat-sahabat tim khidmat Ustazah kata, "What? Ustazah nak jual dengan harga macam tu?" Ustazah biar betul. Tak apa, sempena 16 April sahaja. Nombor tim khidmat ke apa semua nanti Ustazah akan share dekat page lepas kuliah, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, terima kasih sebab saya tak sempat nak baca satu persatu. Terima kasih banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Norma Ramli saya akan share nanti dan minta sahabat tim khidmat pinkan. Jadi rezeki pada yang buat tempahan pada hari inilah. Tetapi yang tak dia berlangsung tempahan tu. Cuma yang tempah pada hari ini, insya-Allah postnya akan pada sebelum hari raya sampai. Tapi kalau yang tak buat tempahan hari ini, sahabat tim khidmat Ustazah bahagian pos akan bercuti. Ustazah kata tak payah sibuk buat kerja dah dekat nak raya tu. Awal raya cuti, nanti mungkin 2 minggu 3 minggu selepas raya baru anda dapatlah stok. Sebab kita nak bagi rehat kepada sahabat-sahabat tim khidmat. Masya Allah. Terima kasih siapa yang tuliskan tu. 3 buku termasuk buku ni yang lebih daripada separuh harga pun Ustazah jual. Ya Rabb, semoga Allah anugerahkan rezeki barakah untuk setiap kita insya-Allah. Siapa yang dah ada boleh jadikan hadiah. Mungkin di kalangan-kalangan kita ni ada yang teringin mengintai-ngintai buku Ustazah, tapi Ustazah nak bagi free terus sebab semuanya kos. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah nak menitik air mata. Kalau nak ikutkan memang nak bagi je semua, tapi semua ni untuk dana tabung Darul Fawaz kan. Jadi insya-Allah Ustazah tak ambil apa-apa bahagian di situ. Jadi semua bayaran anda masuk dalam akaun Darul Fawaz
sempena 16 April ini insya-Allah. Terima kasih semua. Okey, tak tersebut Nisfawati Irfan, satu-satu nama yang saya mungkin jarang sebut, mungkin sentiasa ada. Nur Azura Muhammad Kamil, terima kasih sahabat tim khidmat. Tempahan beserta payment. Tu nasib baik tak ada gambar tanda seru banyak-banyak kat belakang tu. Terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih Rohaida Abu Hassan. Alhamdulillah. Baik, maka jom kita baca doa. Begitulah masa kan. Saya tak percaya sesungguhnya usia saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sampai ke hari ini. Kan. Berapa umur ustazah? Kan sibuk nak tanya. Saya lahir tahun 1976. Kira sendiri. Okey? Tak payah nak rahsia-rahsia sangatlah. Sekian dimaklumkan. Jom kita hadiahkan Fatihah kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jom kita hadiahkan Fatihah kepada almarhumah bonda yang melahirkan ustazah insya-Allah, dan semua kepada ibu-ibu yang bersama-sama kita pada live pada pagi ini insya-Allah. Anda hebat, anda hebat sebab andalah yang menjadi asbab Allah tumpangkan rahim anda, wujudnya khalifah Allah di atas muka bumi. Siapapun anak-anak yang kita lahirkan itu adalah ujian Allah untuk kita. Bertabahlah ibu-ibu sekalian. Dan kepada semua sekali sahabat-sahabat yang tidak dipilih oleh Allah untuk rahimnya ditumpangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anda tak pernah hina, tak pernah hina di sisi Allah. Bahkan dengan ujian Allah begitu, Allah berhak, sangat berhak mutlak bagi Allah untuk mengangkat darjat anda, selagi mana Allah Subhanahu wa taala tahu bahawa kita ini kekal nak hidup dengan iman, nak mati dengan iman, nak masuk ke syurga bersama orang-orang beriman. Kita hadiahkan Fatihah ini untuk semua ibu-ibu kita insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah Ibu Sarifah Husin. Saya ada 6 orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rahim saya. Ya, anda ibu-ibu yang hebat. Sebab tu bila kita ditambah usia oleh Allah, bukan sibuk nak hadiah apa, bukan sibuk kita nak pandang apa yang orang bagi kat kita, sahabat-sahabat, tidak. Tapi carilah apa yang selama ini Allah dah bagi kat kita. Maka istimewa juga pagi ini, suka untuk saya mulakan kuliah kita dengan satu puisi yang dikarang oleh Buya Hamka. Saya sangat terinspirasi dengan Buya Hamka sampai saya mengajar tadabbur Al-Quran menggunakan tafsir Al-Azhar. Ya, banyak di sana tafsir-tafsir lain yang sejak zaman saya belajar menggunakannya. Tapi bila saya dah masuk ke pentas-pentas dakwah, saya lebih suka menggunakan tafsir Al-Azhar kerana karangan Buya Hamka ni macam dekat sangat di hati kita. Dan saya baca banyak buku-buku beliau, sahabat-sahabat. Antaranya satu puisi bertajuk Terlena yang kita pun biasa jumpa dekat mana-mana media sosial. Tapi pagi ni Ustazah nak bacakan sebagai sebenarnya satu inspirasi, satu perkara yang boleh menjentik hati Ustazah sendiri, wallahi hati Ustazah sendiri, untuk sedar diri. Bila ditambah usia ni, apa yang kau buat dalam hidup ni selama ini?
Okey, kita hayati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Terlena. Waktu berlalu begitu pantas menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir di waktu pagi, sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi hendak solat duha. Tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Teringin setiap pagi membaca 1 juzuk Al-Quran, menambah hafalan 1 hari 1 ayat. Itu pun tidak dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam, kecuali dengan tahajud dan witir. Walaupun hanya 3 rakaat, semua tinggal angan-angan. Beginikah berterusannya nasib hidup, menghabiskan umur, berseronok dengan usia, lalu tiba-tiba menjelmalah usia di angka 30, sebentar kemudian 40, tidak lama terasa menjadi 50, dan kemudian orang mula memanggil kita dengan panggilan Tok Wan atau Nek, menandakan kita sudah tua. Lalu sambil menunggu sakaratul maut tiba, diperlihatkan catatan amal yang kita pernah buat. Astaghfirullah. Ternyata tidak seberapa sedekah dan infak, cuma sekadarnya. Mengajarkan ilmu tidak pernah ada, silaturahim tidak pernah buat. Justru, apakah roh ini tidak akan melolong, meraung, menjerit, menahan kesakitan di saat berpisah daripada tubuh ketika sakaratul maut? Tambahkan usiaku ya Allah. Aku memerlukan waktu untuk beramal sebelum kau akhiri ajalku. Belum cukupkah kita menyia-nyiakan waktu selama 30, 40, 50 dan 60 tahun? Perlu berapa tahun lagi kah untuk mengulang pagi, mengulang siang, mengulang petang dan malam? Perlu berapa minggu, bulan dan tahun lagi agar kita bersedia untuk mati? Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala. Maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Subhanallah. Ini karangan Buya Hamka, almarhum Profesor Dr. Hamka. Hamka itu asal namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau adalah pujangga Nusantara. Saya sangat suka hasil-hasil tulisan beliau. Sebab itu hari ini bersempena saya live dengan lebih 1000 orang. Saya membacakan puisi terlena sebenarnya untuk hadiah daripada saya kepada diri saya sendiri. Beginikah caranya kita menghabiskan umur. Umur bertambah macam Ramadan lah sahabat-sahabat. Berapa kali Ramadan, berapa kali Ramadan. Ini sudah pertengahan Ramadan. Apa yang kita persembahkan dalam Ramadan? Kalau hanya yang biasa-biasa seperti dulu. Sedangkan seorang demi seorang kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita yang dulu bersama-sama dengan kita, bertempik, bergembira di atas muka bumi, hari ini sudah berada di dalam tanah menjadi penghuni barzakh. Semoga setiap kita tidak lagi terlena sahabat-sahabat. Ada saja kebaikan di pagi hari, di tengah hari, di petang hari, di malam hari sebelum menutupkan mata, kerana kita belum tentu lagi dihidupkan untuk esok hari. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Baik, jangan bersedih. Itu kata tajuk dia, jangan bersedih wahai manusia. Tapi hari ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, sangat-sangat rugilah kalau kita tak dengar nasihat la tahzan dalam bab 232 ni. Subhanallah. Saya bacakan satu persatu khas untuk anda. Wahai umat manusia sekalian, hai orang-orang yang bosan. Percaya sahabat, nasihat ni untuk kita. Jadi Ustazah Zai terasa macam terngiang-ngiang Dr. Aida Al-Qarni bercakap dekat telinga Ustazah, meresap masuk ke dalam hati. So jom sahabat-sahabat la tahzan kita rasakan perkara yang sama. Wahai umat manusia sekalian, hai orang yang bosan dengan kehidupan, yang tidak bersemangat dalam hidup ini, yang hari-harinya sempit dan jalan nafasnya tersumbat,
Di sana ada kemenangan yang nyata, ada pertolongan yang semakin dekat, jalan keluar daripada kesempitan dan kemudahan setelah kesulitan. Sahabat-sahabat La Tahzan, saya minta maaf. Mungkin ada di kalangan anda yang menghantar messenger kepada ustazah, berusaha untuk capai kepada ustazah minta dinasihat. Kadang-kadang saya tak mampu nak respon satu persatu, dan saya minta anda istiqamah berada dalam kuliah La Tahzan. Kerana apa sahabat-sahabat? Saya tak layak menasihat. Saya tak mampu memberi satu kata-kata azimat sehingga melumatkan apa sahaja perasaan-perasaan yang anda rasa putus asa dengan Allah. Tak mampu. Sebab saya manusia pendosa, saya manusia yang hina. Saya tak tahu macam mana kedhaifan saya ni boleh membantu anda. Tapi saya sangat merayu. Dengarlah nasihat-nasihat daripada para alim ulama. Bacalah nasihat-nasihat seperti ini. Mungkin di kalangan kita sahabat-sahabat dirahmati Allah yang sedang rasa bosan dengan hidup, yang rasa tak bersemangat dalam hidup, yang rasa orang lain lapang, dirinya sahaja yang dalam kesempitan, yang rasa bernafas seperti tersumbat. Sebenarnya di sana, kata Dr. Aid Al-Qarni, kitab La Tahzan, ada kemenangan yang nyata, ada pertolongan yang semakin dekat, ada jalan keluar dari setiap kesempitan, dan ada kemudahan di setiap kesulitan. Siapa yang cakap? Allah, dengan kata-katanya inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah ulang, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya maka bersama dengan sulit itu pasti bersamanya ada kemudahan. Ya Rabb, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau Allah dah berjanji demikian, siapa kita untuk menafikan? Tinggal lagi kita tak mengikut jalan-jalan yang telah Allah tetapkan, Allah tunjukkan untuk kita. Percayalah, kalau ada sekarang lebih 1000 orang yang menonton, ya ustazah saya sedang bosan dengan hidup, ya ustazah saya sedang sempit, ya ustazah saya tak semangat nak teruskan hidup, ya ustazah saya terasa macam nafas saya tersumbat. Kenapa ustazah? Baliklah kepada Allah sahabat-sahabat. Tak ada siapa yang boleh tolong kita, tak ada siapa yang boleh keluarkan kita daripada kegelapan permasalahan. Hanya Allah, pemilik segala cahaya. Langit dan bumi, penguasanya adalah Allah. Kita nak lari ke mana lagi? Kita nak bersandar di bahu siapa lagi? Maka kembali sungguh-sungguh kepada Allah. Di sekitar anda ada hal-hal yang kecil yang tersembunyi. Ada cita-cita yang indah, ada masa depan yang menjanjikan, dan ada janji yang pasti. Tapi malangnya kita hanya baca Quran. Kita tak memahami Al-Quran. Kalau kita tadabbur Al-Quran, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak sempat pun nak mengatakan Allah tu sangat jauh dengan kita, Allah tu pilih kasih dengan hambanya. Tak, kita tak sempat pun nak kata macam tu. Dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-6, silakan sahabat-sahabat, bila kita jumpa dalam ayat-ayat pendek, catatan ringkas daripada Dr. Aid Al-Qarni, anda rujuk lagi ayat sebelum dan selepasnya. Berkisah tentang apa ni? Katanya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Sebagai janji yang sebenar-benarnya daripada Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tapi kenapa datang bosan? Sebab kita rasa hidup ni hanya di dunia semata. Kita tak mengharapkan pertemuan dengan Allah yang maha memiliki segala-galanya di kampung akhirat. Kerana kamu tak kenal lagi siapa Allah. Sebenarnya, walaupun mengaku Islam, kamu tak melihat betapa maha melihatnya Allah. Kamu belum cukup mendengar betapa maha mendengarnya Allah. Kamu tak lagi mengetahui betapa maha mengetahuinya Allah. Saya sedang sedih ustazah. Bukan untuk dinyalak-nyalakkan di media sosial. Allah lebih tahu. Sebelum engkau lafazkan perkataan sedih tu, Allah lebih tahu engkau sedang bersedih. Allah bukan tak tahu. Sedangkan masalah tu baru on the way nak sampai kepada kamu. Allah tahulah. Kalaulah kita boleh mendengar suaranya Allah, jeritannya Allah. Hey, ready. Masalah tu sedang on the way. Musibah tu on the way nak menuju nak sampai kepada engkau. Ready. Kalaulah kita boleh mendengar. Tapi itu sekadar kalau. Seorang beriman buat persiapan. Sebab itu beriman kepada qada dan qadar apa sahaja. Ala kulli hal yang Allah berikan kepada kita, sewajar-wajar lafaz adalah Alhamdulillah. Baik pun Alhamdulillah,
Buruk di mata kita pun wajar dialhamdulillahkan, sebab Allah sedang mendekat dengan kita saat keburukan yang kita nampak, saat musibah ujian yang kita nampak, rupanya Allah masih beri perhatian kepada kita. Subhanallah. Tolong fahami Quran dan kita akan jumpa janji-janji Allah dalam Al-Quran, berita-berita tentang nikmat di kehidupan yang abadan abada. Maka kita akan terus optimis bersangka baik dengan Allah. Maka sahabat-sahabat, kat mana kita nak jumpa? Sekali lagi Ustazah ulang, hanyalah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kesempitan yang anda rasakan akan ada jalan keluarnya. Ya Rabb. Kalau yang sedang sempit, akan ada jalan keluarnya. Masalahnya bila Ustazah? Ustazah tak tahu saya ni dah sempit, tersepit, perit. Oh segala, dah jatuh timpa tangga, segala kita nak mengadu ke orang. Kalau para alim ulama menyatakan akan anda rasakan ada jalan keluarnya. Subhanallah, dalam musibah yang anda hadapi, ada perkara yang akan menyelamatkan anda daripada musibah itu sendiri. Subhanallah, dalam hal-hal yang tidak anda sukai itu, hal-hal yang tidak anda sukai itu, ada kenikmatan dan kebaikan. Tapi kita belum nampak sahabat. Sebab sekali datang buruk, berkali-kali kita bersangka buruk dengan Allah. Alangkah nikmatnya mempunyai minda dan hati yang bila datang buruk, terus datang sangka baik kepada Allah. Seiring dengan lafaz istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kau datangkan kepada aku ya Allah. Pasti ada sesuatu yang baik daripada engkau ya Allah. Daripada engkau datangnya, kepada engkau jua aku kembalikan ya Allah. Gambarkan orang yang sedang lemas di tengah-tengah lautan. Saya mendengar kisah-kisah tsunami, mangsa-mangsa tsunami di Aceh. Allahu Akbar Ustazah, ketika itu pagi minggu lebih kurang jam 8. Kita sedang, kalau bahasa kita gotong royong, rewang-rewang. Tetangga mau mengahwinkan anaknya Ustazah. Maka kita pun dalam keadaan seronok-seronok bertemu jiran. Yang orang-orang bandar sedang jogging-jogging di tepian tasik. Masya Allah, tiba-tiba laut yang hitam menggulung setinggi pohon kelapa itu Ustazah. Kaut semua habis. Ada pengantin yang dijumpai dengan busana pengantinnya Ustazah. Saya kelemasan. Berjalan-jalan di dalam air, sahabat-sahabat, kelemasan. Tak punya apa-apa, dah habis segala tenaga untuk berenang. Ini cerita seorang Pak Imam ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tiba-tiba dia tengok cahaya langit. Bayangkan daripada jam 8 pagi tu, tengok cahaya langit. Ya Allah, ini sudah zuhur ini ya Allah. Kalau waktu begini, aku tetap mau solat walaupun aku berada di dalam air sedang kelemasan. Ya Allah, sahabat, kita dengar tu dah habis tenaga berenang. Dilambung ombak ke sana kemari. Bumbung-bumbung rumah, benda-benda tajam melintasi dia. Tapi kenapa dia masih dihidupkan oleh Allah? Sampai saat itu dia tak sampai hati nak sebut kenapa aku tak dimatikan saja. Entah di mana isteri aku, entah di mana anak-anak aku. Subhanallah sahabat-sahabat. Jadi apa, kita tak sabar nak dengar cerita dia. Sampai dia melihat ke langit, dia rasakan cuaca seperti itu, sudah waktu zuhur. Dia solat dalam air tersebut. Yang penting Allah tahu dia solat. Kalau selepas ini dia mati kerana tak fikir apa dah. Hanya fikirkan kematian yang mungkin datang pada dia. Masya Allah, selepas dia tunaikan solat, sahabat-sahabat, dia dah tak ada tenaga dah. Dah tenggelam timbul dah. Tiba-tiba Masya Allah datang satu batang pisang. Dia boleh terapung, letakkan tangan kat batang pisang tu muslimin muslimat dirahmati Allah, lentukkan kepala, aku pasrah. Nak dibawa ke mana, nak dihanyutkan ke mana pun ya Allah. Sampai dia dibawa ke atas bumbungnya masjid, betul-betul dekat kubah. Dia berpaut pada kubah tu sampai air surut. Dia antara orang kampung yang terselamat. Dia buka mata, habis padang jarak, padang terkukur sahabat-sahabat. Di mana rumah tak jumpa, di mana isteri, anak-anak semua tak ada. Tapi Allah masih izinkan dia hidup. Maknanya Allah mahu dia teruskan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di atas muka bumi Allah ni. Saya sampai hari ini tak bisa memikirkan di mana datangnya Allah datangkan sebatang pohon pisang yang boleh jadi tempat saya berpaut tangan, lalu saya tidaklah mati dalam kelemasan. Cerita-cerita macam ni sahabat, kita nak nafikan lagi kepertolongan Allah kepada kita.
Orang yang sedang dalam kelemasan, sana sini orang minta tolong. Macam mana dia nak tolong orang lain sedangkan dia dah tak mampu nak tolong dirinya sendiri. Tapi di sana ada Allah yang maha menolong. Ada Allah yang maha menolong, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So kita bila baca ayat-ayat macam ni, ya Rab, jangan bagi aku ni sampai ke tarikh mati aku menjadi manusia yang berputus asa dengan Engkau, ya Allah, jangan. Sebab itu sahabat-sahabat, semalam saya seharian sangat sibuk. Saya berkuliah di tempat-tempat yang luar biasa lah. Masuk ke pejabat-pejabat yang gah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah terasa kerdil diri. Tapi ialah bercakap pasal Ramadan, kita cakap benda biasa je. Rupa-rupanya ustaz kat rumah sedang melayan satu WhatsApp. Kan? Itulah antara bahananya sahabat. Sebab semalam kan saya masukkan nombor telefon Ustaz Azwan untuk special akhir Ramadan, bab akikah, badal umrah, siapa-siapa nak bersama-sama kami di sana, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ni hubungi nombor Ustaz Azwan. Adalah pula orang WhatsApp, Masya Allah, minta tolong itu, ini, sewa rumah dah berbulan-bulan tak bayar. Kita seronok sebenarnya kalau didatangi orang yang benar-benar perlu kita bantu. Tapi kita hidup di tahun 2022 ini sahabat, ya Allah, sukarnya untuk memiliki hati seperti Rasulullah, memiliki hati seperti sahabat Rasulullah. Kita kena study dulu, sebab sehari berkali-kali kita dapat mesej yang seperti itu. Okeylah, ustaz dengan niat nak mudahkan cerita, nak bank in saja ni. Lepas tu hantar voice note dalam sela-sela kesibukan ustazah tu yang apa pendapat, apa rasa macam pelik ni sebab bunyi cakap tu bahasa orang utara. Dia syok lah, dia suka lah dah sebahasa dengan dia kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi bila nampak kita macam tarik tali, sebab kita dah macam mula hilang percaya daripada cerita-cerita dia tu, sahabat-sahabat. Last sekali bahasa dia, ustaz jangan menyesal kalau ustaz ni orang agama tak nak tolong saya, akhirnya saya akan memurtadkan diri saya. Kalau macam ni apa kepercayaan saya kepada semua ustaz-ustaz. Dia godam lagi Facebook Ustaz Azwan, tunjuk, hantar. Mungkin dia ada dekat dalam talian, sebab dia kata saya dengar juga ceramah Ustazah Muzanamayah apa benda tadi sebut kan. Saya dengar juga ceramah tu, dia kata. Lepas tu dia cakap, sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa ni, macam-macam lah dia cakap. Kalau macam ni dah saya takkan percaya dah mana-mana ustaz. Yang jauh ditolong, yang dekat tak tolong. Saya nak pinjam je, bukan saya nak minta duit ustaz pun. Saya janji sekian-sekian hari bulan saya bayar. Tapi cerita-cerita tadinya tu dah cerita tak bekerja lah apa semua kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Banyak yang meragukan. Last kali dia kata, kalau macam tu malam ni juga saya nak telefon Siti Kasim. Dah Siti Kasim pula dah keluar. Lupa pula Ustazah nak cakap kirim salam kat dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya lebih percaya orang-orang macam Siti Kasim daripada orang-orang yang bertopengkan agama. Astaghfirullahalazim. Kita ni nak dapat sikit info je lagi, nak bagi yes. Kita ada banyak kawan seluruh Malaysia untuk ziarah. Kau ni betul ke tidak ni? Kita nak ikut akhlaknya Nabi, sebelum diminta kita nak memberi. Tapi kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kan? Allahu Akbar, macam-macam tuhmaan, hinaan, segala. Sedih kan? Hari ini sahabat-sahabat, dia siap cakap saya dah berputus asa. Allah tu tak nak tolong saya, tak nak datangkan saya orang yang baik-baik. Orang yang nampak macam beragama pun tak baik, tak nak tolongkan saya. Ayo tepuk dahi, janganlah buat hal. This is my birthday. Cewah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sedihlah. Sedih sahabat-sahabat. Allah tak pernah zalim kepada hambanya, wallahi. Kalau anda pernah susah, Ustazah Zai jauh lebih pernah rasa susah. Jauh lebih pernah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa yang tak pernah kita lalui. Tapi buat apa kita nak bercerita? Cukuplah Allah yang maha tahu. Jadi kalau sikap seperti itu, tak nak berusaha, hanya untuk meminta-minta, Allah takkan tolong kamu. Sekali kita berharap sungguh-sungguh pada manusia, kita dah terlupa sepatutnya kita berpaut kepada Allah. Itulah kalimah Allahus Samad, hikmah yang kita biasa ulang dalam solat, merasa lazat baca qul huwallah, tapi kita tak pernah menjiwai. Sebenarnya kita cakap kita nak berpaut, nak berlindung kepada Allah, nak bersandar semata-mata kepada Allah. Sekali kamu berharap kepada manusia, oh ni pakai kopiah ni serban tebal ni, dia banyak hantar bantuan kat luar negara ni, ini kalau orang-orang susah ditolong ni, kalau aku kontak dia, aku mesti ditolong oleh dia. Dia berharap pada manusia.
akhirnya dia terlupa untuk berpaut kepada tali Allah, maka engkau akan kecewa. Kecewanya manusia macam ni sampai sanggup menjual agamanya sendiri. Kita sedih. Sedih sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa ada saudara-saudara mengaku Islam begini tindakannya? Ayuh bangkit daripada segala tersepit yang kita ada ni, bangkit. Sahabat-sahabat, anda takkan dihinakan oleh Allah sampai macam tu. Takkan dihinakan. Dia ugut-ugut pula, saya tak takutlah nak murtad kalau macam ni. Kalau Allah dah tak tolong saya hantarkan bantuan, orang agama pun tak boleh harap. Astaghfirullahalazim, kan? Sampai daripada lepas Zuhur kot Ustaz cakap, kan sahabat-sahabat, sampai dia dekat nak pergi tarawih. Udahlah tu bang. Sekian dimaklumkan. Macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sedih. Okay? Hiduplah sahabat-sahabat dengan pautan yang kemas kepada Allah. Tengok orang yang dah kelemasan, dah pasrah sebulat-bulatnya dirinya kepada Allah, Allah masih hantarkan bantuan hanya dengan melalui sebatang batang pisang. Macam tu, okay? Kita nak sebut. Dan anda ingat tak sahabat-sahabat dirahmati Allah, sesungguhnya kesempitan yang anda rasakan akan ada jalan keluarnya. Dalam musibah yang anda hadapi, ada perkara yang akan menyelamatkan anda daripada musibah itu sendiri. Saya ulang, dalam musibah yang anda hadapi sekarang, kalau kita rasa tengah ada musibah, tengah ada ujian yang sedang kita hadapi sekarang ini, ada perkara yang akan menyelamatkan anda daripada musibah itu sendiri. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak sebut macam mana? Kadang-kadang kenapa ya aku terkandas kat tengah jalan ni? Jam, aksiden yang begitu teruk. Rupa-rupanya kalau kita berkeluh kesah tak mendapat apa-apa ibadah di situ sahabat-sahabat. Tapi kalau kita terus bersangka baik kepada Allah, ya Allah, mungkin juga aku terkandas di sini. Allah nak selamatkan aku dengan satu perkara yang lebih teruk berlaku. Pasti jiwa optimis yang kita belajar pada pelajaran yang lepas tu akan mendatangi kita. Dalam hal-hal yang tidak anda sukai, ada kenikmatan dan kebaikan. Ada kenikmatan dan kebaikan. Masya Allah sahabat-sahabat. So nombor telefon Ustaz Azwan kat bawah tu, tak payahlah anda nak memberat-beratkan macam tadi lagi sahabat-sahabat. Kita senang je. Kat mana duduknya nombor telefon, ahli karyah masjid mana, kita akan gerakkan insya-Allah sahabat-sahabat kita seluruh Malaysia. Tolong ziarah saudara kita ni. Teruk sangat dah caranya ni. Nanti dia pun tak boleh bangkit mai kat sini. Kau Ustazah, kami duduk banyak lagi petang ni, bubur lambuk tak habis-habis lagi ni. Kan sihat walafiat. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Boleh bergerak, sempat Ustazah ceramah. Kalau tuan mendatangi 5 waktu saf solat masjid, tuan takkan susah. Lebih-lebih lagi Ramadan. Sebab dia kata tak ada makanan. Kalau pergi masjid, makanan berlempah-lempahan lagi. Siap boleh bawa balik untuk sok lagi. Pergi masjid tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Masjid tu satu tempat, subhanallah, yang menyatukan jiwa orang-orang Islam, yang insya-Allah macam-macam jenis manusia datang ke masjid, tapi pasti kita akan temui yang ikhlas, yang betul-betul nak membantu kita, yang nak memudahkan urusan kita. Sebab di situ makna masjid, tempat berkumpulnya orang-orang yang sujud kepada Allah. Orang yang sujud kepada Allah hatinya lembut, hatinya mudah sahabat-sahabat untuk bertanya, ni pakaian selekeh sangat, hang mai daripada mana? Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sahabat-sahabat, kita doakan ibu kita Rodiah Sharif insya-Allah diberi kesembuhan daripada COVID-19, tak menjangkiti anak cucunya yang lain. InsyaAllah diberi kesembuhan segera. Allah nak usik sikit je tu, sebab rajin sangat dengar kuliah ni. Sakit-sakit pun dengar kuliah. Kita doakan siapa saja sakit, Allah sembuhkan insya-Allah. Sahabat-sahabat, tolong rujuk surah Fatir ayat 34. Di TV Al-Hijrah Ustazah biasa bacakan. Bila dalam tafsir Al-Azhar kita rujuk kalimah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan ila al-akhir ayat. Anda rujuk nanti, tolong jadikan ayat ni sebagai amalan bila mana kita rasa bersedih hati. Baca habis ayat tu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Ya Allah, saya baca tafsir ayat ini sahabat-sahabat, gambaran menceritakan siapa yang nantinya akan sebut alhamdulillahilladzi. Alhamdulillah, makna ayat ini akan dibaca oleh penghuni syurganya Allah. Nanti bila semua dah berkampung di kampung akhirat, penghuni syurga akan mengulang ayat alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Kenapa ya mereka beralhamdulillah?
Mereka bersyukur, memuji-muji Allah daripada segala duka cita yang pernah mereka lalui. Masya Allah, sampai penghuni syurga nak berterima kasih dengan Allah. Ibarat kalau dibagi peluang untuk balik ke dunia, aku hanya nak minta duka cita, aku hanya nak minta musibah, aku hanya nak ujian, ya Allah. Orang pelik dengan bahasa macam ni. Pasal apa hang nak balik ke dunia untuk minta dugaan, ujian? Sebab rupa-rupanya, ya Allah, alhamdulillahillazi adhaba 'anna al-hazan. Aku disyurgakan, digembirakan, dikeluarkan air mata gembira pada saat ini di dalam syurga kerana air mata duka aku yang dulu, ya Allah. Tapi aku serahkan diri aku kepada Engkau sebulat-bulatnya. Aku tak meminta kepada yang tidak sepatutnya, ya Allah. Aku berulang kali mendapat sedih ketika hidup di dunia, ya Allah. Engkau ajarkan aku kuat, Engkau ajarkan aku redha, aku tempuh. Akhirnya aku mati dengan ujian yang tak selesai itu pun, ya Allah. Tapi Engkau anugerahkan aku ketenangan untuk menempuh. Hari ini dia ulang kalimah alhamdulillahillazi adhaba 'anna al-hazan ilal akhir ayat. Saya kalau baca tafsir ayat ni, sahabat, ya Allah Tuhan, aku dah faham dah hari ini. Aku dah faham syurga tu tempat berhimpunnya orang yang banyak menangis ketika di dunia, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk bergembira di akhirat. Menangis kerana ingatkan Allah, menangis kerana takutkan Allah, menangis kerana mengembalikan segala ujian kepada Allah. Bukan menangis tengok filem Korea, Hindustan guling-guling kata tak tayar pula dah. Bukan menangis tengok filem-filem sedih tu, bukan. Bukan menangis tengok hero dengan heroin tak jadi kahwin, bukan. Menangis kerana takutkan Allah. Menangis kerana takut tak dilimpahi rahmat kasihnya Allah. Menangis kerana takut amal-amal kita ni tak diterima Allah. Menangis dengan ujian yang Allah beri, hanya mengadu kepada Allah, tak mengadu kepada makhluk-makhluk Allah. Ya Rab, ayat ni sangat memberi penguat bagi orang-orang yang sedih. Amalkan, baca, rujuk surah Fatir ayat 34. Surah Fatir. Nanti share kat Facebook, jangan tambah-tambah Al-Fatir pula. Nama surah dalam Quran kalau tak ada Al, jangan ditambah Al-Fatir. Okey? Kalau Ali Imran, jangan kata tersilap ni, ada ke Ali Imran pula. Patutnya Al-Imran. Dan memang namanya Ali Imran. Cerita pasal keluarga Imran. Kalau Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya ada Al. Kalau Yasin, Fatir, Sad, tak ada Al. Dah pandai pula surah Al-Yasin, tak ada. Surah Al-Fatir, tak ada. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So, surah Fatir ayat 34. Ini dibaca oleh penghuni syurga yang berterima kasih kerana ujian duka yang menyebabkan aku redha ketika di dunia dulu, ya Allah. Rupanya Engkau nak anugerahkan gembira sampai orang-orang dalam neraka. Pasal apa mereka disyurgakan tu? Pasal apa mereka seronok sangat dalam syurga tu? Sebab dulu ketika Engkau bergelak ketawa di dunia, bergembira dengan nikmat yang Engkau dapat, makin jauh Allah daripada Engkau sebab Engkau tak kembalikan nikmat itu ke jalan-jalan Allah. Subhanallah. Orang yang banyak ketawa di dunia berhati-hati, takut kamu menangis selama-lamanya di akhirat dengan azabnya neraka Allah. Subhanallah, sahabat-sahabat. Sungguh bila saya berkenalan dengan ayat ini, jiwa kita rasa, ya Allah, kenapa aku takut dengan kesedihan atas dunia? Kalau ini gambaran-gambaran ayat-ayatmu tentang jaminan-jaminan orang yang akan disyurgakan oleh Allah. Masya Allah, sahabat-sahabat. Wahai umat manusia, sudah saatnya anda mengganti keraguan dengan keyakinan, penyelewengan hati dengan kebenaran, ketidaklurusan fikiran dengan hidayah, dan ketidaklurusan jalan dengan petunjuk. Masya Allah. Sudah saatnya anda menyingkap kegelapan dengan fajar sadiq, mengganti harapan yang pahit dengan keredaan yang manis, dan cubaan yang gelap dengan cahaya yang menerangi segala kebohongan. Maksudnya apa, sahabat? Kita tengah sedih. Hidup ni bukan untuk selamanya bersedih, kecuali kamu yang cipta kesedihan itu. Subhanallah. Hari ni kita kematian orang tersayang. Adakah Allah beri kematian tu bertimpa-timpa? Berhari-hari, sebulan lamanya berderet-deret, habis 30 orang ahli keluarga saya. Setiap hari ada yang meninggal. Ya, di sana ada cerita-cerita duka demikian. Tapi tak sampai setiap hari, sahabat-sahabat.
Tapi gantian yang Allah akan beri itu subhanallah, subhanallah. Cubalah kita memandang jaminan-jaminan janji-janjinya Allah yang diulas oleh para alim ulama yang menguatkan jiwa kita untuk bangkit daripada setiap sedih. Kalau kita bersedih, kita layani dengan kesedihan sampai kita tak mampu nak bangkit dan memberikan senyuman. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kat mana kasih sayang Allah akan sampai pada kita? Subhanallah. Wahai umat manusia, di sebalik ladang yang gersang itu ada tanah subur yang rezekinya melimpah ruah. Masya Allah. Tadi dia cakap gelap pasti ada cahaya. Masya Allah. Kita berada pada waktu malam, jangan takut sangat. Kita baru blackout sekejap. Ya Allah, pukul berapa TNB nak datang ni? Gelap, panas. Sabarlah. Walaupun TNB tak datang, bukankah nanti Fajar Sadiq akan menyingsing? Maka bila terbitnya Fajar akan keluarlah matahari bersinar. Tak lama mana sangat pun sahabat-sahabat. Tapi kenapa kita sangat berkira-kira, merungut-rungut terlalu banyak dengan Allah? Padahal sikit sangat ujian yang Allah beri atas dunia berbanding ujian ketika engkau dinerakakan oleh Allah wa na'udzubillah min zalik. Dalam neraka itu manusia semuanya minta mati. Matikan aku ya Allah, aku tak sanggup dah dengan azab akhirat ni. Ya Allah sahabat, kalau kita baca ayat-ayat pasal ahli neraka yang merintih meraung minta kami nak mati ya Allah. Orang-orang ni rupanya dulu adalah manusia yang paling takut dengan kematian, yang paling tak buat persiapan untuk mati. Now engkau dah dinerakakan oleh Allah, baru menjerit matikan aku. Apa kata suaranya Allah? Tidak ada mati dua kali. Orang yang dah mati dihidupkan balik, destinasinya hanya syurga atau neraka. Yang di neraka perit azabnya sampai sanggup minta mati, aku dah tak sanggup dah kena azab. Bayangkan sakitnya hati kita saat itu. Mana ada mati dah kat sini. Dulu saat orang suruh ingat mati, hang tak ingat mati. Dulu saat orang suruh buat persiapan mati, hang bertangguh-tangguh bernanti-nanti. Dulu saat orang suruh ingat mati, kau menyampah bila orang peringatkan tentang mati. Hari ini pula baru kau menjerit-jerit minta mati. Sebab kami dah tak sanggup dengan azab neraka ni ya Allah. Nehi, takkan ada mati-matinya lagi setelah engkau mati tempoh hari. So bayangkan sahabat, azab itulah yang menjerut hati kita. Aku tak nak jadi ahli neraka ya Allah. Waqina azabannar. Jauhkan aku dari neraka ya Allah. So doa kita bila faham keadaan neraka itu akan bersungguh-sungguh. Kita hari-hari sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta tapi kita boleh main-main, jeling-jeling, ketawa-ketawa, korek-korek kuku dalam keadaan wa qina azabannar. Sedangkan waqina azabannar tu minta jauh dari neraka, minta jauh dari neraka, bersungguh-sungguh. Sebab aku tak nak menjerit terpekik lolong dalam neraka kesakitan. Masa tu baru aku teringat mati, nak minta mati, matikan je lah aku macam ni. Yang namanya seksa, sebab tu Allah tak bagi kita seksa binatang. Habis tu orang Islam yang seksa binatang pada hari raya korban. Ustaz Azwan tu sibuk nak sembelih korban dekat Keboja tu, sembelih binatang tu tak seksa ke? Ada adabnya dalam Islam. Antaranya nak sembelih binatang korban sehingga putus urat marihnya, tajamkan pisau biar sekali terus putus, tak diseksa berkali-kali sampai dia rasa sakit. Subhanallah, jangan menyeksa geram dengan tikus. Masuk pun kau perangkap, tunggu kau kejap, kujirus air panas, menggeletis-geletis, padan muka, ketawa-ketawakan. Itu menyeksa binatang. Sebab kita ni hamba, tak berhak menyeksa siapa-siapa. Kau nak bunuh cicak, kau nak bunuh tikus, terus bunuh. Jangan engkau seksa. Sebab mereka memang binatang-binatang perosak. Tak salah untuk kita bunuh mereka, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi jangan seksa. Apatah lagi binatang-binatang yang tak bagi dibunuh oleh kita. Binatang peliharaan seperti kucing. Kenapa kita nak bunuh dia, kita nak seksa dia? Sedangkan binatang-binatang perosak pun kalau kau nak hapuskan dia, jangan diseksa. Yang berhak menyeksa hanyalah Allah. Allah nak seksa siapa? Hanya Allah seksa penghuni neraka yang memang biadab derhaka dengan Allah ketika hidup. Allah suruh ingat mati, ingat mati, ingat mati. Tapi kita rasa macam lagi bertambah usia, sihat walafiat ni, bulat je ni, mana mungkin nak mati ni. Tak sahabat. Lagi bertambah usia, lagi kita ingat kematian semakin hampir.
Lagi kita bertambah usia, lagi kita tahu subsidi hidup atas dunia ni dah tak banyak mana dah. Masya Allah, jangan bergembira melampau-lampau bila sambut hari jadi, dapat hadiah itu, hadiah ini. Ingat mati. Kalau Allah anugerahi nikmat pun dengan siapa kau nak belanjakan semula rezeki. Ingat mati, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi, kita takkan minta mati lagi di sana nanti. Bayangkan, kita disyurgakan oleh Allah penuh nikmat. Sampai bila nikmat yang aku dapat ni ya Allah? Sampai bila-bila abadan abada. Inilah ganjaran kepada engkau dulu yang diuji. Engkau bangkit lagi diuji, bangkit lagi diuji. Kau kembalikan semuanya kepada Allah. Inilah ganjaran. Berehatlah engkau dari segala penat. Inilah hadiah wa basyiris sabirin. Aku berikan berita gembira atas sabarmu. Ya Rabb, sahabat-sahabat, kat mana lagi kita nak cari kekuatan selain daripada nasihat-nasihat dalam kitab Al-Tahzan, selain janji-janji Allah dalam ayat-ayat Al-Quran? Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Di atas gunung yang pejal ada kebun yang sangat subur, yang tidak perlu siraman hujan lebat. Kebun itu memberikan kabar gembira, harapan yang baik dan cita-cita. Subhanallah, pandainya Dr. Aid Al-Qarni bermain dengan kata-kata. Wahai orang yang tidak nyenyak tidur dan yang selalu mengeluh kerana kegelapan, kegelapan akan tersingkap dan bergembiralah dengan datangnya pagi. Ini terkait dengan kata-kata tadi. Blackout Ustazah malam, satu cahaya pun tak masuk bilik saya rasa lemas. Telefon TNB berkali-kali tak jawab. Allah, usahakan dah dibuat. Kalau tak datang TNB-nya pun, contoh sahabat-sahabat, kejap lagi kan menjelang pagi. Akan tersingkaplah tingkap rumahmu, masuklah cahaya mentari ke dalam rumah. Kenapa yang tak boleh nak bersabar sekejap? Faham ya maksud ayat-ayat Dr. Aid Al-Qarni ni sahabat-sahabat? Dinukilkan oleh Allah dalam surah Hud ayat 81. Alaysa subhu biqarib. Bukankah subuh itu sudah dekat? Orang takut dengan kegelapan malam. Orang resah, risau, galau dengan waktu malam. Alaysa subuhu biqarib. Bukankah subuh itu sudah dekat? Lalu cerialah, cerlanglah wajah anda melihat mentari yang bersinar. Begitulah kehidupan kita yang digambarkan dalam kitab Al-Tahzan, supaya sahabat-sahabat kita beroleh pelajaran. Maka, subhanallah, pagi yang akan menyinarkan cahaya kegembiraan dan kesenangan. Sedap bahasan kitab hari ini, bab 232. Tapi Ustazah tak boleh lanjutkan lagi, sahabat-sahabat. Besok saya tak boleh 4.30 pagi. Sebab 4.30 pagi saya dah berada di studio TV Al-Hijrah. Hari Ahad besok saya dijemput untuk rancangan Assalam Sahur, bersiaran pukul 5 pagi seperti minggu lepas juga. Lepas tu saya solat subuh, sahur semua di TV Al-Hijrah. Kemudian saya akan sambung Assalamualaikum untuk sesi lepas Yasin tu, lebih kurang 7 suku, 7.30 pagi sampai 9.30 pagi. 9 pagi baru gerak dari TV Al-Hijrah. Saya terus ke Masjid Ubudiyah Shah Alam. Itu program saya besok. Jadi saya cubalah untuk berlatahzan dengan anda, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Moga-moga Allah izinkan. Terima kasih Zarina Abu Zarin. Terima kasih yang tak terhitung banyaknya kepada lebih 1,000 orang yang menonton untuk ucapan hari lahir kepada Ustazah. Ya sahabat-sahabat, saya dilahirkan pada 16 April 1976. Saya sangat bersyukur kepada Allah. Dan awal tadi kita dah mulakan dengan hadiahkan Ummul Kitab kepada almarhumah bonda Ustazah yang melahirkan Ustazah. Dan doakan bapa yang Ustazah akan tinggalkan sementara di Malaysia ini dalam tua uzurnya, sahabat-sahabat. Ustazah dah buat macam satu deklarasi dengan bapa. Apa-apa pun yang berlaku, sahabat-sahabat, semua atas takdir Allah. Saya akan pergi tinggalkan sekejap kampung halaman saya ini untuk membawa bertugas jemaah umrah. Lebih kurang sebulan lamanya. Macam-macam boleh berlaku. Saya reda, bapa reda akan apa yang bakal berlaku. Ya, bapa reda. Faham sangat. Tolong bantu dengan doa. Sebenarnya bukan pergi dengan seronok-seronok sangat.
ada tanggungjawab yang di sini, yang di sana, tapi dengan berbekalkan bismillahi tawakkaltu ala Allah. Sahabat-sahabat, tolong bantu saya dengan doa. Wallahi, saya tak teringin apa pun dalam hidup ini kecuali doa-doa kebaikan. Kerana saya seorang pendosa, mungkin doa saya sukar untuk diangkat ke langit Allah. Tapi saya punya sahabat-sahabat yang ikhlas seperti anda. Tolong bantu saya dengan doa. Okay, tolong bantu saya dengan doa. Yang saya tak inginnya nak ikut ustazah, seronoknya umrah akhir Ramadan, ustazah seronoknya. Tolong sahabat, pasang niat. Wallahi, pasang niat. Saya dulu tak pernah mimpi, tak pernah mimpi, tapi saya sangat berhajat. Saya sentiasa pasang niat, satu hari nanti aku nak macam tu juga, ya Allah. Kita sentiasa bersangka baik dengan Allah. Dan sampai hari ini saya masih seperti mimpi. Saya dapat lead jemaah umrah berkali-kali. Sebulan Ramadan berada di sana, saya masih seperti mimpi. Bila saya fikir balik, rupa-rupanya ini hanya bermula dengan niat. Dan kita terus sangka baik dengan Allah. Bila kita dah berniat untuk kebaikan-kebaikan yang Allah redha, Allah pasti suluh kita dengan cahaya iman, cahaya taufik, cahaya hidayah, sahabat-sahabat. Maka insya-Allah dipermudahkan oleh Allah. Bersihkan hati kita, kita akan didatangkan sesuatu yang bersih juga dari Allah. Bila mana hati kita kotor, macam mana kita nak mendatangi Allah dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera. Maka di penghujung saya ulang sekali lagi, promo untuk hari ini sahaja, sebab saya nak dipandang oleh Allah mudah-mudahan sebagai orang yang sibuk memberi ketika hari saya ditambahkan usia, bukan orang yang sibuk menerima tapi saya tak reti bersyukur kepada Allah. Semoga Allah pandang sebagai lambang syukur. Saya nak kongsi hasil tulisan bukan saya seorang ni, tapi semuanya sahabat-sahabat demi ummah kerana Allah yang follow kuliah online Ustazah daripada tanggal 18 Mac 2020. Itulah hari pertama saya beranikan diri untuk berceramah depan skrin handphone laptop. Maka 50 hari dalam PKP, sahabat-sahabat, yang kita kata ingat 2 minggu, ingat 4 minggu, rupanya lama sungguh PKP. Saya berkuliah hari-hari dan sahabat-sahabat kita Masya Allah menulis nota-nota yang Ustazah buat. Jadi tajuk-tajuk dalam ni adalah tajuk-tajuk yang memang perlu kita mengetahui. Jualnya RM45. Sebab Ustazah agihkan kepada semua penulis-penulis yang banyak jasa ni untuk mereka jual dengan harga seorang penulis juga. Tapi hari ini Ustazah tak kira dah semua tu, sebab hadiah sebagai hari lahir Ustazah kepada anda semua yang dah ada boleh tempah untuk dihadiahkan kepada orang lain. Sebab dulu anda beli dengan harga RM45. Saya dah lama tak promosi buku ni sebab saya memang simpan untuk tanggal 16 April. Saya hanya jual dengan harga RM20. RM20 pada hari ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan andai RM20 ini anda beli, dapat dia sajalah. Tapi kalau anda beli mana-mana buku yang Ustazah Zaid kempen, sekejap lagi Ustazah akan pinkan di page Ustazah Muzayyana, anda dapatkan buku-buku yang masih ada stok tersebut, 2 buku lagi. So 3 buku campur buku ini, 2 buku lagi harga biasa. Maka anda akan dihadiahi kitchen yang sangat istimewa. Kenapa Ustazah merakamkan demi ummah kerana Allah? Demi ni lambang sumpah. Orang tak bersumpah kecuali dengan namanya Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Tapi Ustazah gunakan kalimah demi, menunjukkan kesungguhan kita untuk jadi hamba Allah yang bermanfaat kepada manusia lain. Apa pun yang kita dapat nikmat, tolong janji dengan Allah, janji dengan diri sendiri. Ni bukan untuk poket aku, ni bukan untuk kebahagiaan aku sendiri ya Allah, tapi demi ummah. Siapa ummah? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana siapa kita berbuat? Kerana Allah. Demi ummah kerana Allah. Semoga kita, setiap kita punya jiwa yang begitu. So Ustazah Zaid bagi oleh-oleh, sebab kitchen ni saja sebenarnya hanya boleh dijual dengan harga RM25. Tapi sahabat-sahabat, hari ini sahaja. Tapi kalau buat hari ini tempahan, hari ini bayaran, insya-Allah akan dipost sebelum sahabat-sahabat tim khidmat bahagian post cuti hari raya. Tapi kalau bayarannya kemudian, sahabat-sahabat, tempahannya pun bukan hari ini, maka anda punya buku sampai juga, kitchen anda sampai juga, tapi mungkin lepas cuti hari raya nantilah. So jangan menjerit-jerit, sahabat tim khidmat Ustazah pemalas, tak hantar lagi buku. Orang dah kabur awal-awal. Sahabat tim khidmat Ustazah Zaid majoritinya adalah suri-suri rumah yang taat pada suami.
Bila mereka khidmat pada ustazah akan kata, ni suami izin ke tidak ni? Ni suami tahu ke tidak ni mai rumah ustazah ni? Tahu ustazah, kerja rumah dah siap dah. Okay? Jangan desak mereka untuk bekerja seperti orang yang dibayar gaji, kerana mereka tak pernah minta gaji pada ustazah. Apa saja hadiah yang ustazah bagi kepada mereka, semua mereka tak pernah sahabat-sahabat minta. Cuma sebagai tanda kasih sayang ustazah saja. Tolong doakan Ustazah Zai bergerak dengan izin Allah dalam pentas dakwah kerana bantuan sahabat-sahabat tim khidmat Ustazah Zai. Jadi kita hidup demi ummah kerana Allah. Moga Allah ampun dosa-dosa kita. Terima kasih atas semua ucapan yang Ustazah tak mampu nak sebut satu persatu. Terima kasih yang kirimkan tas berbintang-bintang. Itu juga untuk masuk ke dalam akaun Darul Fawaz. Terima kasih. Tak ada ucapan lain. Saya sangat-sangat sayang anda kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.